أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, dan jangan kamu makan, Pak Syah Basmih dia terjemah, atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Daripada puasa pergi kepada harta, ialah daripada puasa sebulan saja. Lepas sebulan tu dia rasanya dia nak beraya. Nak beraya ni bahaya ni. Bila nak beraya nak makan. Bila nak makan pula ingat ya, selepas daripada puasa makan, jangan makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang salah. Salah disebut ini batil. Lawan kepada al-batilu mana al-haqqu. Al-haq. Dalam harta benda dia ada peraturan-peraturan yang tertentu. Ada hududnya, ada batasnya. Iaitulah harta, kaedah harta ini, kaedahnya harta tidak melahirkan harta. Tak boleh. Harta tidak beranakkan harta. Tidak boleh datang harta menerusi goyang kaki. Tak ada goyang kaki. Harta melahirkan kerja. Kerja melahirkan harta. Prinsipnya begitu. Tapi jika di sana harta melahirkan harta, maka itu batil namanya. Batil. Harta melahirkan harta, kita ada harta, beri mudarabah. Mudarabah, kita ada harta, kita bagi dia bekerja. Bagi dia kerja misalnya. Untuk kita bagi dua. Murabahah nama istilahnya. Mudarabah misalnya. Ini harta, kita nak mengelakkan harta melahirkan harta. Mahu harta melahirkan kerja dan kerja melahirkan harta. Oleh kerana itu prinsipnya di dalam ekonomi Islam, mudawalah bainan nas. Mudawalah ini harta beredar di kalangan ramai manusia. Dunia yang menjadi masalah hari ini, 10% harta di dunia pada hari ini duduk pada orang yang tertentu saja. 90%. Saya baca 90% pada orang yang tertentu saja. 10% saja yang beredar. Jadi oleh kerana itu ekonomi fasad, musnah disebabkan peredaran harta ini tidak betul. Harta terkumpul pada orang yang tertentu. Jadi ayat ini menyatakan jangan kamu makan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Quran bercakap umum sebenarnya dalam perkara ini. Dalam ayat ini hadis menjelaskan banyak perkara. Perniagaan Nabi bercakap, perusahaan Nabi bercakap, barang-barang halal haram Nabi bercakap, penindasan Nabi bercakap, hutang piutang Nabi bercakap. Semua sekali ini boleh dimasukkan dalam tafsiran bagi ayat ini, iaitu jangan makan harta di antara kamu dengan batil. Bicara tentang harta ini selepas bercakap pasal kewajipan hak-hak dengan manusia, selepas bercakap dengan puasa, dan sebelum itu cakap tentang hak qisas. Jadi selepas daripada puasa dilarang makan. Biasanya lepas puasa orang bahaya raya, waktu bahaya raya ni makan sajalah. Makan saja. Kadang-kadang untuk bahaya raya gaji bulan tu tak cukup. Pasal apa? Mahu makan. Jadi kalau begitu perlu sedar bahawa bahaya raya boleh bersukaria dan memang pun digalakkan bermewah-mewah pada hari raya, tapi tidaklah sampai sebulan. Sebulan puasa, sebulan hari raya, ini memerlukan harta yang banyak. Ingat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah. Yang dilarang ini makan tidak bermakna hanya makan saja. Dilarang mengambil harta yang salah, tapi membeli motorkar, membeli rumah, membeli apa dengan cara yang salah pun tidak mengapa, tidak makna, tidak maksud begitu. Meliputilah segala sebarang penggunaan harta benda, mahulah dengan cara yang hak, La ta'kulu. Makan dalam senarai pertama bagi keperluan manusia. Manusia tidak cukup makan, dia boleh berontak. Manusia tak makan, boleh jadi dia akan mengakhiri hayatnya.
Oleh kerana itu disenaraikan dalam perkara yang haramnya makan dulu. Mana bila tidak disebut yang lain-lain lagi disebut makan saja, maka yang lain-lain pun termasuk dalam makan itu. Ini kaedah bahasa Arab. Wala takulu, tasrabu pun yang termasuk, talbasu pun masuk lagi, apa lagi tastaru pun masuk juga, semua sekali termasuk. Harta kamu, jangan kamu makan harta kamu dan antara kamu dengan batil. Harta terbagi dua, harta halal dan harta haram, harta hak dan harta yang batil. Yang dilarang di sini daripada makan harta batil. Artinya harta yang halal, maka semuanya itu harus digunakan untuk makan dan untuk apa saja. Untuk digunakan mahu harta itu, harta yang diperolehi dengan cara yang hak. Harta yang diperolehi dengan cara hak ini, harta yang diketahui sumbernya juga halal. Di dalam fiqh disebutnya ada satu namanya fiqhul muawadat. Fiqhul muawadat ini fiqh tukar ganti ini halal. Kita ada jual beli termasuk fiqhul muawadat. Muawadat ini tukar barang, segala barang, tukar perkhidmatan, tukar apa-apa sajalah, tukar kepandaian, kepakaran. Kita boleh mengajar, kemudian kita dibayar mengajar itu 1,000 sebulan, 2,000 sebulan misalnya, kerana kita mengajar. Fiqhul muawadat, kita ada kepakaran. Kita ada kepakaran mengubati pesakit, misalnya fiqhul muawadat. Kita berjual beli, fiqhul muawadat, dengan harta, dengan kadar harga pasaran, harga yang berpatutan. Halal namanya, halal. Malah perniagaan, Nabi menyatakan tis'atu a'syar rizqi fit tijarah, 9/10 rezeki duduk ada pada tijarah, pada berniaga. Sebab berniaga adalah satu kaedah untuk memperluaskan harta itu berada pada orang ramai. Islam mahu, kita sebutnya semalam, dalam soal harta ini mahu harta yang ada melahirkan pekerja. Harta melahirkan pekerja, bukan harta melahirkan harta, tidak. Harta tidak boleh melahirkan harta, wang melahirkan wang, salah. Itu riba boleh begitu. Tapi harta melahirkan pekerja, pekerja melahirkan harta. Oleh kerana itu konsepnya mudawalah bainan nas. Mudawalah maknanya edarkan harta itu di kalangan orang ramai. Dia tak ada modal, beri modal bekerja, kita sewakan kepadanya, kita jual kepadanya, kita laburkan kepadanya. Ini namanya mudawalah. Kaedah ini harus. Harta melahirkan harta, masuklah skim tempat kaya ke misalnya, kita katakan begitu. Ini tidak boleh. Tidak boleh, sebab harta wang melahirkan wang. Tidak mungkin sama sekali. Tak tahu apa dia sebabnya wang melahirkan wang. Ada tangan yang sembunyi di sebaliknya itu. Ini salah. Kerana apa? Kerana kepandaian, menguruskan kepandaian, ya ada kadarnya juga. Tapi di sana juga kepandaian. Penipu juga dikatakan kepandaian. Pandai menipu, umpamanya. Jadi ini tidak dikatakan hak namanya. Baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Umum sebenarnya dengan cara yang batil ini. Batil ini benda yang tidak sah. Sembahyang tu batal sebab ada cacat padanya. Ada cacat, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada Fatihah padanya. Baca tak betul misalnya, batil. Batalat salatu, batal sembahyangnya. Dalam soal harta, pengurusan harta dia ada rukun, ada syarat juga. Sumbernya mesti halal. Sumbernya kita jual pesaka. Sumbernya kita makan gaji halal. Sumbernya kita makan gaji, kita pada waktu kerja, kita bekerja. Kita bekerja betul-betul. Jangan waktu kerja pun kita, waktu bekerja tapi tak ada di pejabat. Telefon tak ada pejabat. Urusan luar. Urusan luar tu kedai kopi misalnya. Ini haram. Haram sumber ini. Sumbernya batil namanya. Kita daftar sebagai seorang pekerja dan kita patuh untuk dengan tugas-tugas yang tertentu, kita mesti laksanakannya. Jika tidak, maka hasilnya itu batil. Batil tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat. Harta kerajaan tidak menjadi alasan untuk kita ambilnya dengan cara yang mudah. Mestinya ada peraturan-peraturannya yang tertentu. Batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Jangan pula kamu holorkan harta kamu kepada hakim-hakim kerana hendak mengambil harta orang lain. Nak ambil harta orang lain. Hakim di sini bukan hakim mahkamah. Hakim ini pihak yang berkuasa.
Hakim mahkamah tu dia yang melaksanakan undang-undang yang diberikan kepadanya. Nama dia hakim, tapi pihak yang berkuasa maksud di sini pihak pembuat dasar. Kita kata begitu. Pihak pembuat dasar. Kadang-kadang hakim ni dia tulisnya saya sokong surat. Hakim dia sebab kerananya maka permohonnya diluluskan. Saya menyokong dengan kuat. Tu hak mustahak sekalinya. Dia hakim, dia yang menentukannya. Setengah ayat ni menyatakan jangan holor ruang kepada hakim. Rasuah maksudnya di sini untuk mengambil harta sebahagian daripada manusia dengan cara yang salah. Hakim dalam dunia sekarang ni dia berbagai-bagai hakim. Kita meniaga ganja. Meniaga ganja ni meniaga yang kedua selepas dia pernah meniaga senjata. Untungnya dia boleh buat duit ni meniaga ni. Bila wang banyak masuk dalam bank supaya dia diedar di kalangan orang ramai, maka wang kita pun kita katanya harus bersih, basuh wang umpamanya. Basuh wang. Banyak wang-wang yang salah boleh dia buat begitu. Hukam juga namanya. Hukam juga. Pihak yang membersihkan wang itu hakim. Siapa yang memberi kepadanya? Keputusan itu dibuat olehnya melalui satu peraturan bagi membolehkan yang haram itu harus litakulu fariqam min amwalin nasi, kerana nak makan di sini pun maknanya mengambil, bukan atau tu. Kerana nak memakan atau mengambil, tidak. Mengambil saja, tak ada atau. Mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Kalau 100% semuanya manusia tolak, manusia akan bangkit membantah. Kalau 100% itu dengan cara yang salah. Misalnya merompok 100%-nya salah, mencuri 100%-nya salah. Ini manusia bangkit. Tapi kalau fariqam min amwalin nas, bahagiannya, maka orang tak berani. Sebab ada sebahagiannya halal, sebahagiannya haram. 10%-nya halal, 90%-nya haram umpamanya. Yang ni gelap. Quran kata fariqam min amwalin nas. Untuk kamu makan sebahagian daripada harta manusia dengan cara yang salah. Sebahagian lagi memberi alasan kepada kamu untuk mengatakan semuanya itu halal. Semuanya halal. Tidak boleh. Tapi dalam dunia hari ini orang cari usaha juga untuk menghalalkan yang haram. Tapi kaedah warak bagi seseorang itu mengatakan haram yang haram itu. Bagaimana? Kita melabur. 10%-nya halal. 90% lagi judi. 10% lagi pelaburan halal. Macam mana ni halal ke haramnya? Fatwa kata halal. Sebab bila air qolah ni dah jadi banyak, dia jadi banyak tercampur walaupun asalnya kotor, najis, bila dah banyak lebih daripada 2 qolah halal lah. Boleh celup dalam tu, boleh apa? Harta pun macam tu jugalah. Harta macam tu juga, 10% halal, hak 90% lagi tu haram, kita campur sekali. Jadi halal semua. Halal. Jadi kalau kita rasa selera, sebenarnya tanya hati kita, kalau hati kita rasanya boleh, kita buat makan, bagi anak bini kita, kemudiannya segala darah daging kita pun masuk dalam sumber, yang sekurang-kurangnya kita katalah syubhat umpamanya. Tak boleh kita nak kata halal benda-benda yang seumpama ini, sebab sumber haram padanya. Jika kita rasa boleh berdasarkan kepada fatwa-fatwa yang tertentu, maka kita terpulang kepada kita sebenarnya. Terpulang. Dan kita akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Kita dihukum Allah, kita tak boleh alasan sebab orang kata halal, saya pun tu halalnya. Tak ada. Hukum neraka tetap neraka kepada mereka yang bersalah. Tidak ada kerana sebab orang lain cakap maksudnya. Tak ada. Dia tak ada masalah. Kita saja. Jadi oleh kerana itu dalam perkara ini, hati sendiri istafti qalbak. Tanya hati anda terlebih dahulu. Jika hati anda rasa selera dengan cara itu, tafadhal. Sila, dan tidak ada siapa yang boleh menghalang. Fatwa itu satu pihak sebenarnya. Fatwa ini sengaja memang fatwa di mana-mana pun, jika fatwa rasmi, adab bagi memberi fatwa, cari mana yang mudah untuk diberi. Cari yang mudah, kerana dilihat daripada maslahat orang ramai, dilihat daripada macam-macam lagi, beri. Seorang anak minta nak kahwin.
Kita kata tak boleh kahwin. Macam mana nak kahwin dengan penagih? Itu penagih tu. Anak nak kahwin juga. Bapa mesti berikan kepadanya untuk mengelak. Kalau tidak, dia akan melakukan perkara yang lebih buruk lagi. Siapa pun orang dia minta nak kahwin. Kahwin itu menghalalkan yang haram baginya. Tak ada masalah siapa pun orang yang bakal menjadi menantu kita tu. Tak kira gelap mata saja, tutup mata. Izinkan saja kepadanya, itu lebih baik daripada kita halang. Sekalipun ada hak untuk menghalangnya. Fatwa begitu adabnya. Kemudiannya, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, litakulu kerana nak kamu mengambil, memakan sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui salahnya. Kalau kamu tak tahu, tiba-tibanya masuk ke dapur kamu barang yang salah, barang yang tidak halal, kamu tidak tahu umpamanya, itu dimaafkan. Dia maaf kerana Allah Subhanahu wa taala soalkan kamu mempunyai taklif dasarkan kepada akal, pengetahuan. Apabila kamu tidak mengetahui, maka tidak ada dosa. Selepas daripada kamu mengetahuinya, maka perkara itu tidak lagi diizinkan bagi kamu. Beza di antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu dalam soal makan minum. Ayat pendek saja, tetapi muamalah Islam sebenarnya asasnya di sini. Makan harta orang dengan cara yang batil, apa sahaja dengan cara batil. Cara yang halal kita tahu kita buat apa, kita boleh apa. Kita buat berapa. Kepakaran kita dalam bidang apa. Kita tahu yang kita buat, ilmu yang ada pada kita, mahal kepakaran ini. Kita ambil. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, hanya kerana kita ada hubungan kaum kerabat dengannya, umpamanya, maka kita dapat uang banyak. Amwalin nas bil batil. Kemudian seterusnya, yas'alunaka 'anil ahillati wallahu subhanahu wa ta'ala.